أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 43, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 43, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Setelah itu, maka engkau duduk akan tasyahud awal. Setelah perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu seperti pada rakaat yang pertama. Setelah engkau perbuat pada rakaat yang kedua itu seperti pada rakaat yang pertama. Sesat rakaat kedua sebagaimana yang engkau perbuat pada rakaat yang pertama. Maka engkau duduk akan tasyahud awal pada rakaat yang kedua pada sembahyang zuhur dan asar dan maghrib dan isyak. Dan taruhkan olehmu, yakni letakkan olehmu tanganmu yang kanan di atas pahamu yang kanan. Tanganmu yang kanan di atas. Macam mana eja di atas? Macam mana eja di atas? Ejaan Jawi tu. Ejaan Jawi hak nipis tu lah. Eja macam mana? Hak tebal dia eja macam mana? Da, ya, alif, te, sin. Di atas. Kira ni ejaan Jawi. Di atas lah. Da, ya. Ejaan ni. Da, ya, alif, te, sin. Dia di atas nak jadi apa? Di atas ke? Ejaan dia. Jawi. Hak tebal pun eja gitu juga. Sebab hak tebal tu dia baru sikit tak banding dengan hak Hidayatus Salikin hak nipis ni. Hidayatus Salikin hak nipis ni hak lama. Cetakan lama. Hidayatus Salikin hak tebal tu cetakan baru. Tapi sama ejaan dia. Di atas pahamu yang kanan, padahal engkau genggamkan sekalian jarimu, melainkan telunjuk. Maka iaitu telunjuk, sunat engkau lunjurkan. Sunat engkau lunjurkan. Apa dia lunjurkan? Lunjurkan. Lunjurkan makna straight lah ke apa? Kita faham lah maksud tu, tapi lunjur tu. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, tuan kitab Hidayatus Salikin Indonesia. Logat dia lah tu, Allahu'alam lah. Engkau lunjurkan. Kalau kita bahasa standard kita Melayu kata mana? Engkau luruskan. Engkau luruskan. Dan maka iaitu telunjukmu tu sunat engkau lunjurkan, yakni luruskan. Jangan salah pula. Tak sebut lunjurkan ni, tengok ada tempat ni, tempat ayat ni disusun, kita faham dah. Dan sunat isyaratkan telunjukmu. Dan sunat
isyarat telunjukmu itu pada ketika mengucap illallah. Dan taruhkan olehmu yang kiri, tanganmu yang kiri di atas pahamu yang kiri. Oh tu di atas. Comel pula tau. Di atas. Dia biasa aja di atas gitulah. Tu di atas macam nak tebak je. Baru kena macam itu biasa aja kan. Di atas pahamu yang kiri, padahal ia terhampar atasnya. Terhampar atasnya, atas paha yang kiri. Setelah itu, maka engkau duduk akan tasyahud awal pada rakaat yang kedua, pada sembahyang zuhur dan asar dan maghrib dan isyak. Duduk akan tasyahud awal. Duduk akan tasyahud awal itu satu sunat ab'ad. Membaca tasyahud awal satu sunat ab'ad yang lain. Faham? Duduk bagi tasyahud akhir satu rukun fi'li. Membaca tasyahud akhir itu rukun qauli. Duduk bagi tasyahud akhir itu rukun fi'li. Membaca tasyahud akhir itu rukun qauli. Dua rukun yang berbeza. Yang mana rukun 13, ni ceritaan orang dah ni. Ustaz tu dia cerita, dia suruh orang belajar dengan dia tu sebut rukun 13. Bilang rukun 13. Oh, dia suruh bilang rukun 13. Bilang rukun 13. Yang ke-12 tu tertik dah. Yang ke-12 tu tertik dah. Tak cukup 13. Dia suruh orang belajar dia tu ulang balik. Ulang balik kawan tu. Tertik rukun yang ke-12. Bukan yang 13. Ditinggal apa? Ditinggal rukun fi'li, duduk bagi tasyahud akhir. Dia cuma sebut sujud 2 kali, membaca tasyahud akhir, membaca selawat atas Nabi kepada tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian tertib. Jadi duduk tu tidak sebut. Dia tak ikut 13. Duduk tu dia buat. Dia bukan kata tak buat, dia buat duduk tu. Tapi apabila suruh bilang rukun 13, jadi dia tak sebut tu. Duduk bagi tasyahud akhir tu tidak disebut. Jadi bila tak sebut, tertib rukun yang ke-12 lah. Jadi tak cukup satu rukun. Jadi duduk bagi tasyahud akhir, selawat dan salam, itu satu rukun fi'li. Barulah membaca tasyahud akhir, rukun qauli, selawat, rukun qauli, salam, rukun qauli. Jadi sekarang ni, duduk bagi tasyahud awal. Duduk bagi tasyahud awal. Itu sunat ab'ad. Membaca tasyahud awal, itu sunat ab'ad yang kedua. Kemudian selawat atas Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian di tasyahud awal, itu sunat ab'ad yang ketiga. Sunat ab'ad yang keempatnya, selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian daripada tasyahud dan selawat, tasyahud akhir dan selawat ke atas Nabi. Tasyahud akhir rukun qauli, selawat atas Nabi kemudian tasyahud akhir rukun qauli, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sunat ab'ad yang keempat. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai ke Hamidum Majid, dipanggil selawat Ibrahimiyah, itu sunat hai'ah. Tasyahud akhir rukun qauli. Selawat ke atas Nabi kemudian tasyahud akhir rukun qauli. Selawat ke atas keluarga Nabi SAW. Kemudian daripada tasyahud akhir itu, wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu sunat ab'ad yang keempat.
Barulah pergi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai ke Hamidum Majid, dipanggil sunat hai'ah. Biar boleh beza gitulah belajar bab semayang ni. Biar jelas mana wajib, mana sunat. Hak sunat jangan tinggal. Tapi biar jelas hak ni wajib, hak ni sunat. Boleh membezakan mana wajib, mana sunat, itu fardu ain kepada kita. Boleh membezakan mana wajib, mana sunat, itu fardu ain kepada kita. Tetapi orang ni dia tak nak beza mana wajib, mana sunat. Sah dah semayang dia. Di antara syarat sah semayang, syarat sah semayang ni, suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis, itu syarat sah semayang. Menutupi aurat, syarat sah semayang. Menghadap qiblah, syarat sah semayang. Dan di antara syarat sah sembahyang adalah mengetahui kaifiah sembahyang. Itu syarat sah sembahyang. Mengetahui kaifiah sembahyang. Tahu cara-cara sembahyang. Itu syarat sah sembahyang tu. Macam mana tahu kaifiah sembahyang? Macam mana tahu cara sembahyang? Dengan bahawa boleh membezakan mana yang wajib, mana yang sunat. Itu dipanggil syarat sah sembahyang, mengetahui kaifiah sembahyang. Apa makna mengetahui kaifiah sembahyang? Dengan bahawa mengetahui mana yang wajib, mana yang sunat. Tiba-tiba dia tak tahu mana wajib, mana sunat. Dia tak tahu mana wajib, mana sunat. Maknanya dia setakat tahu dalam perbuatan sembahyang banyak-banyak tu, dalam bacaan sembahyang banyak-banyak tu, ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang sunat, ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunat. Lepas tu mana wajib, mana sunat? Dia tak boleh nak bezakan. Dipanggilkan mengetahui juga kaifiah sembahyang. Sah lagi sembahyang dia. Ada ni. Sampai satu tahap. Jahil lagi lah ni. Ni jahil lagi. Saya sebut yang kedua tadi ni. Yang pertama, mengetahui kaifiah sembahyang dengan bahawa boleh membezakan mana yang wajib, mana yang sunat. Yang kedua, dalam sembahyang tu ada yang wajib, ada yang sunat. Mana yang wajib, mana yang sunat. Dia tak pandai nak letak. Ada ni. Sah lagi sembahyang dia. Yang kedua. Yang ketiga ni, berat lagi daripada yang kedua. Dalam perbuatan sembahyang banyak, bacaan sembahyang banyak, wajib belaka. Oh, wajib belaka. Lagi jahil. Wajib belaka. Allahu Akbar, takbir ihram wajib. Angkat tangan masa takbir wajib. Berdiri qiyam wajib, rukun sembahyang. Letak tangan dada wajib. Baca Fatihah wajib. Baca Al-Fatihah pun wajib. Baca surah pun wajib. Warna gamuk tu. Rokok wajib. Tahu makna rokok wajib. Tasbih 3 kali rokok wajib. Ni panggil jahil tu. Ni berat lah ni. Ni kata ni orang nombor 3. Nombor 2 tadi. Dalam semayang bukan wajib belaka, ada sunat. Dah mana wajib, mana sunat? Dia tak boleh nak bezakan. Itu yang kedua. Sah lagi semayang dia. Yang ketiga ni berat ni. Habis wajib. Kena kira. Sah lagi semayang dia. Dipanggil mengetahui kaifiah. Tak sahnya, yang keempat. Mana? Wajib tu dia kata sunat. Tu tak sah semayang. Wajib dia kata sunat. Mana? Dia pun takbir ihram ni contoh. Allahu Akbar. Allahu Akbar sunat je. Wajib angkat tangan. Tu tak sah semayang. Berdiri sunat je. Dah wajib letak tangan dada wajib. Fatihah sunat. Baca surah wajib.
Jadi hak wajib dia kata sunat, barulah tak sah semayang. Apa dia tu? Hak tu mu'allah pun masuk Islam tu. Tu baru tak sah semayang. Ni bicara kitab fiqh. Orang yang mengajar kitab fiqh tanpa belajar, dia kata, ni nak cerita belajar fardhu semayang tak banyak mana dia kata. Belajar fardhu semayang, nak tahu kaifiah cara semayang. Hak belajar fardhu tak banyak mana. Tengok. Hak nombor 2. Hak nombor 3. Hak nombor 2. Dalam perbuatan baca semayang ada wajib, ada sunat. Tak ada nak beza mana wajib sunat. Tengok tu, sah semayang. Mudah je belajar semayang ni. Hak nombor 3 berat Dia kata wajib belaka. Hak sunat-sunat tu. Hak wajib memang wajib tau. Hak sunat dia kata wajib juga. Tengok. Mudah je semayang. Berat tu jahil. Sah lagi semayang. Mana apa tu? Tak banyak mana belajar fardhu semayang ni. Ada orang jahil mengajar. Tengok hak batalnya mana semayang. Hak rukun fardu tu dia kata sunat. Banyak tu batal tu. Tak ada orang kitanya. Allahu Akbar. Takbir ihram. Sunat. Angkat tangan jadi wajib pulaknya. Berdiri sunat. Letak tangan dada wajib pulaknya. Tak ada orang kita jahil gitu lalu. Hak tu baru tidak sah. Jadi fardhu ni sikit je dia kata. Ni. Orang membaca sendiri. Bicara sah semayang. Satu perkara. Dia tak nak beza mana wajib, mana sunat. Tapi dalam perbuatan baca semayang tu, dak wajib belaka, dak sunat belaka. Tapi tak nak beza. Sah semayang di sebuah perbuatan semayang. Itu pun atas nasib lah. Atas nasib macam mana? Apabila perbuatan semayang, bacaan semayang ada wajib, ada sunat. Dalam semayang ni kadang-kadang bukan buat belaka. Bukan buat belaka, ada juga orang kita tinggal. Ada juga orang kita tinggal. Jadi orang kita tinggal tu wajib kok sunat orang kita tinggal tu. Sebab kita tak nak beza mana wajib, mana sunat. Dia pergi tinggal hak sunat, rugi. Dia pergi tinggal hak wajib, maka tak sah semayang. Sebab dia tak nak beza mana wajib, mana sunat. Dia kata sah, kebetulan hak wajib, orang yang tak tahu mana tu dia buat belaka. Mana ni? Tapi nisbah belajar fardu ain tak lulu. Nak lulu belajar fardu ain ni boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Tapi oleh kerana tengok tu, belajar bab mengetahui kaifiat semayang. Tak payah mana semayang belajar fardu ain. Dia ambil tadi Dia ambil tadi. Dah semayang, pandailah. Jenis ni jenis ni. Jenis orang jahil hak sukatan fardu ain. Semayang, pandai. Khalaq bin Rafi' orang Badawi. Semayang tepi Nabi 3 kali. Semayang. Nabi kata, fa innaka lam tusalli, kerana kamu belum sembahyang. Kalau kata semayang, pandai. Khalaq bin Rafi' semayang. Pandai. Pandai apa 3 kali? Nabi kata, kamu belum sembahyang. Ini karut belaka ni. Kalau orang jahil cakap, kalau semayang pandai, tak pelik. Orang mengajar boleh cakap gitu. Dia boleh bicara bab mengetahui kaifiah semayang. Tengok. Fardhu semayang sikit je. Saya belajar banyak-banyak. Kalau kita jahil lah. Mana wajib, mana sunat, tak nak beza. Sah semayang. Jahil laginya, habis wajib. Bukan kata sebahagian wajib sebagai sunat dah. Habis wajib. Lagi jahil. Sah semayang. Tengok mudah je bab ilmu semayang. Tak. Itu bab semayang sah. Bab belajar fardu ain tak lepas. Belajar fardu ain biar sampai ke boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Sebab terkadang kita nak cepat. Kita terpaksa tinggal perbuatan dalam semayang, bacaan dalam semayang. Kita pun tinggal hak sunat. Sebab kita boleh membezakan. Ni wajib, tak boleh tinggal. Ni sunat, boleh tinggal. Bukan kita nak tinggal hak sunat. Tapi apabila boleh membezakan, hak wajib kita tetap dah. Hak sunat mungkin pada satu ketika kita nak cepat, terpaksa kita potong tinggal. Jadi bila kita boleh membezakan, kita pun tinggal hak sunat, hak wajib kita tak tinggal sebab boleh membezakan. Baru selamat semayang. Kalau tak boleh beza mana wajib, mana sunat, setakat tahu dalam semayang ada yang wajib, ada sunat. Sampai masa tinggal, hak mana tinggal? Kalau tak boleh beza. Itu tak lulu fardu ain tu.
Nak lulu fardu ain boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Kan? Contoh-contoh. Kita niat semayang. Saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Menghadap kiblat niat juga. Holah. Kita niat. Saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat makmum tunai menghadap kiblat kerana Allah. Panjang. Mana wajib, mana sunat dalam panjang tu. Hak wajib qasa, ta'aruf, ta'ayyun. Saja aku semayang fardu subuh. Itu wajib. Niat tunai sunat. Niat 2 rakaat sunat. Niat menghadap kiblat sunat. Niat kerana Allah sunat. Niat imam, niat makmum pula. Apa hukum? Kena tahulah. Tu imam niat jadi imam. Wajib ke sunat niat imam tu? Wajib ke sunat niat imam? Sunat bukan wajib. Niat imam untuk dapat fadilat berjamaah. Kalau tak niat imam, dia tak boleh fadilat berjamaah. Makmum belakang boleh fadilat berjamaah kalau niat makmum. Selain daripada semayang Jumaat. Semayang Jumaat, imam wajib niat imam, makmum wajib niat makmum. Sebab semayang Jumaat syarat sahnya berjamaah. Adapun kita semayang subuh, semayang zuhur ni berjemaah fadilah, bukan syarat sah semayang. Maka imam niat imam tak wajib lah. Sunat hukum dia untuk dapat fadilat berjemaah. Niat makmum pula wajib kerana nak ikut tu imam. Bukan wajib sebagai syarat sah semayang, sebagai nak kosok, ta'aruf, ta'ayun. Boleh beza gitu. Itu fardu ain kita. Siapa satu ketika kita diuji dengan payah niat. Siapa satu ketika kita diuji dengan payah niat. Kita potonglah panjang-panjang tu. Nak potong hak mana? Potong hak sunat lah. Boleh beza tak mana wajib mana sunat? Boleh beza. Itu kata potong air boleh beza. Sebab ada tiga kita kena potong buang. Bukan kita sengaja nak potong buang. Sebab kita diuji dengan payah nak mari niat. Dulu okey-okey. Lepas belajar ni jadi macam payah. Payah tu lah. Potong hak mana, hak sebahagian. Potong mana? Potong hak sunat. Nak potong hak sunat. Kalau tak boleh beza, dia pergi potong wajib. Dia niat mana? Saja aku semayang subuh 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang subuh 2 rakaat. Fardu dia potong. 2 rakaat dia tak potong. Padahal niat fardu tu wajib dan 2 rakaat tu sunat. Sebab gitu, dah dia tak boleh beza mana wajib, mana sunat. Hak sama-samanya tak pernah tinggal hak sunat. Saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Panjang. Tapi kemudian aku dah nak kena tinggal sebahagian. Sebab tak boleh mari niat panjang-panjang ni. Nak potong mana kalau tak boleh beza. Itu fardu ain boleh beza. Jangan faham hak mengetahui kaifiat semayang. Tak boleh beza mana wajib, mana sunat sah semayang. Habis semua dah sepatu wajib berlaku sah semayang. Inilah ilmu semayang. Mudah je fardu ain dia. Itu orang panggil apa? Orang yang tak tahu sukatan fardu ain. Sebab terkadang orang tu sendiri fardu ain pun tak selesai. Boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Tapi dah kita ada tu saliking kita ni, dia tak sebutlah mana wajib, mana sunat. Dia bawa sekaligus lalu. Dia bawa sekaligus. Dia capur. Hak mana wajib, hak mana sunat, dia capur sekaligus. Dan taruhkan olehmu. Taruh ni letaklah. Dan taruhkan olehmu tangan kanan. Dan taruhkan olehmu tanganmu yang kanan di atas peha yang kanan. Padahal engkau genggamkan sekalian jarimu, melainkan telunjukmu. Nanti tangan kiri hampar di atas peha kiri. Tangan kanan. Duduk antara dua sujud, kita maklumlah. Dua-dua belah tangan dihampar atas dua peha. Duduk antara dua sujud. Tangan kanan hampar atas peha kanan. Tangan kiri hampar atas peha kiri. Jari dirapatkan. Ini ilmu.
Memang semua orang akan hamparkan, letakkan tangan atas peha ketika duduk antara dua sujud. Ada orang ketika duduk ada sujud, tangan dia lepas ke atas dia. Nah, bukan. Oh gitu. Oh dia letak tangan atas peha gitu. Noneng ke tangan. Maknanya dia panggil apa ni? Ni lengang tau. Oh lengang letak atas peha. Lepas tu tangan kolej depan. Tak ada. Ada. Dan sekarang ni atas peha tu dia letak lengang dia. Ni kita kata lutut dia peha. Dia letak lengan dia atas peha, lepas tu tangan duduk depan. Duduk depan gini. Tak tahulah. Tu pasal mana gitu tu. Jadi mana bukan tangan letak atas peha, lengan letak atas peha, tangan noneng gitu. Tak perlu tuan ni dah sekarang ni. Lengan atas peha. Tangan duduk depan. Oh, dia pegang kepala lutut pula, takut kesok ke depan. Ke mana? Jadi, dua belah tangan letak atas dua peha jika duduk antara sujud. Memang buat gitu belaka. Tapi letak tangan tu atas peha tu, jari macam mana? Rapat, jangan ceraikan. Rapat boleh, cerai boleh. Sunat rapatkan. Yang mana boleh-boleh gitu. Sunat rapatkan. Anak tahu ni wajib sunat ni. Letak tangan atas peha tu pun sunat juga. Hak wajibnya duduk antara dua sujud itu rukun. Letak tangan atas peha sunat. Kalau tangan letak di sisi, letak gitu. Tapi jangan buat gitulah. Orang masjid sekarang ni ada CCTV. Dia viral dalam TikTok kan. Tangan letak sisi gitu. Tak ada. Semua orang tangan letak atas peha. Letak tangan tu sunat. Letak tangan tu macam mana? Letak tangan atas peha betul-betul, jari sunat rapatkan. Sunat. Kemudian letak tangan atas peha tu, hujung jari dengan hujung lutut. Tu kita sebut dulunya. Kalau tak tahu nak buat, ambil siku. Ingat tak? Ambil siku. Kau nak kenal siku? Apa kata? Sesiku ke apa? Siku ni. Nak letak biar betul antara hujung jari dengan hujung peha tu. Dengan kepala lutut. Biar sama. Ni siapa ke letak tengah peha pun ada. Gi letak atas kepala lutut pun ada. Dia letak atas kepala lutut. Letak depan. Sebab apa? Dia takut lutut dia kesok ke depan. Ke mana? Bukan batas semua sunat. Sunat dah ni. Adab. Adab dia ke solat ni. Sunat je kan? Yelah memang sunat je. Tapi mudah je kan buat? Sunat je. Tapi mudah tak buat? Mudah je. Kalau kata sunat je penting apa kau? Betul lah sunat je. Tapi mudah je buat tak payah apanya. Letak dua belah tangan atas peha, rapatkan jari, sunat. Letak hujung jari dengan hujung lutut tu, letak betul langsung tu, sunat. Itulah kita ajar anak kita semayang. Ajar praktikal semayang di rumah. Ajar praktikal semayang di rumah. Maknanya apa? Letak cara dia berdiri. Letak cara dia rokok. Letak cara dia sujud. Letak cara dia duduk. Ajar betul-betul. Duduk macam ni. Duduk iftirash. Kaki letak begini. Lepas tu duduk molek-molek. Tangan letak atas peha. Letak di hujung peha. Dia lebih dia jari. Kita ambil pembaris. Kita katok jari dia. Biar dia ingat. Jangan bubuh lebih gitu. Kerak jari tu kan. Oh, backing mengajar semayang. Siapa jari ke depan nak kerak. Kerak jari tu. Letak molek biar dengan sama hujung peha. Nangis kawan tu belajar semayang dengan ayah backing. Maknanya kena ajar betul-betul. Perbuatan semayang, bacaan semayang, kita sudah baca betul-betul depan telinga kita. Itu panggil ajar semayang. Sebab Nabi perintah kita tu, alimu sabiyas salah. Ajar nenek. Mana ajar lah, alimu ni, alim kan. Kita kena ajar anak kita semayang pada 7 tahun. Hak murus sabiyas salah, suruh anak kamu semayang 7 tahun. Tu mudah. Tak suruh pun pergi semayang budak ni. Hak payah ni, ajar tu payah. Dan kita pun ke mama juga Ada ke mama. Jelas tak jelas cara semayang. Nak ajar macam mana? Mana biar ilmu tu terang. Semayang wajib dia gini, sunat dia gini. Hak tu wajib kita ajar pada anak kita.
Tak sudah bimbang. Ilmu agama ni mudah je nak ajar. Sebab ilmu agama ni tak berubah. Tak berubah. Cara semayang. Dari Nabi SAW sampai ke kiamat tak berubah cara semayangnya. Mana cara semayang tok kita, ayah kita, ni kita kemudian ni. Sama je. Ajar ilmu yang sama. Kalau ilmu dunia, ada ilmu dunia dia berubah dengan peredaran zaman. Kita masa sekolah dulu pandai matematik. Kita tengok matematik budak sekarang ni pening kepala dah kita tengok ni. Pasal lain jadinya. Padahal dia sudah berubah dengan peredaran zaman. Adapun ilmu semayang, cara semayang ni sama. Hak itulah yang kita diajar kepada kita cara semayang. Itu yang kita ajar pula pada anak kita. Ajar betul-betul. Guna kita. Lepas dah bahagian tu. Cakap kita sedap. Kuat duk kedai kopi. Tanggungjawab tak selesai. Kuat duk kedai kopi tu tambahan kat tunya. Kuat duk kedai kopi. Kebuk kedai kopi. Kata anak bini macam mana? Ajar kedai ilmu. Tak peduli pun. Dah kita berjemaah 5 waktu. Kata anak bini, semayang di rumah. Ajar tak cara dia semayang? Kalau kita suami pula. Pernah tak ajar isteri kita semayang? Pernah kita ajar? Telok gitu, kita biar gitu je. Tersungkur di padang masyarakat. Ajar betul-betul. Praktikal semayang. Orang sekarang ni tak. Nak ajar semayang di masjid. Bawa anak ke masjid. Kita letak anak sebelah. Kita ajar dia cara semayang sebab duduk sebelah. Itu cara ajar semayang. Anak di sebelah tengok pok semayang gitu. Itu cara ajar semayang. Nanti anak tiru apa? Tak, bukan tiru. Ajar betul-betul. Sebut betul-betul. Bagi letak anak sebelah. Tak kira sekarang ni. Sekarang ni kalau hari Jumaat tu kau sedih tengok masjid. Pulau Ketam dia tak tahulah. Habis budak kecil dia duduk dalam belaka dah. Ada ni. Kita dulu-dulu kan budak-budak belakang. Tak ada dah sekarang ni. Dia bawa anak dia hok umur 7-8 tahun masuk pas ke depan. Konon-kononnya nak jinak anak dengan masjid. Anak mau 4-5 tahun pun dia bawa Jumaat. Lepas tu tunggal langgang. Mana? Apa? Duduk baling, duduk beranggung dah. Umur 4-5 tahun bawa dah. Litah orang semayang, litah lepas muka orang tua. Apa lah ni sekarang? Dok, nak ajar anak kita main masjid 4-5 tahun. Ajar gitu. Adab pun tak ada. Bawa dia dah. Bawa dia main telefon. Sini main telefon. Anak dia tu litah orang semayang. Dari hujung tu pergi hujung. Hujung tu pergi hujung. 4-5 tahun. Hari Jumaat. Ni mari ajaran mana tak tahulah. 7 tahun baru kita bawa masjidnya. 5-6 tahun boleh bawa kalau budak tu boleh dijaga. Tapi syarat budak yang sudah mumayyiz. Budak yang belum mumayyiz makruh masukkan ke dalam masjid. Budak yang belum mumayyiz makruh masukkan ke dalam masjid. Dia biasanya budak belum mumayyiz masuk masjid ni masih mak dia nak belajar. Itu tak ada jalan lah. Kalau untuk semayang bukan tempat dia. Ini orang musafir ni. Orang musafir. Takkan anak dia kena tinggal dalam kereta. Bahaya. Letaklah belakang-belakang. Mak dia jagalah. Pergilah anak semayang. Pergilah. Anak kita kecil-kecil lagi tu. Kita musafir kan. Dah. Ayah semayang dah. Mak semayang dah. Dah anak dia dah. Bising sekali. Ada orang. Kita nak dengar jeritan kanak-kanak dalam masjid. Ya, pakat lagi budak-budak dalam masjid ni belaka. Tidur dalam masjid ni belaka. Jerit dalam masjid belaka. Masjid ni tempat ibadat. Bukan nak dengar tempat budak jerit. Hak budak menangis itu, hak tu, mana apa? Dah, dia duduk belakang senyap, takut. Dia berjerit. Tu kita dah nak kata apa? Sebab Nabi pun pernah dengar budak menangis, Nabi memendekkan semayang. Adalah berlaku sekali-sekali seumpama tu. Bukan tiap-tiap kali semayang, bukan tiap-tiap kali Nabi semayang, maka ada budak menangis di belakang. Bukan. Cucu Nabi Umamah pernah masuk dalam masjid dengan Nabi SAW. Padahal ni belum mumayyiz lagi. Itu nak cerita bahawa tidak haram. Tapi hukumnya tetap makruh. Tak adakah Nabi sentiasa bawa cucu yang bermain dalam masjid? Masa? Dah. Pak sebut kata Nabi pernah dengar budak menangis. Nabi merengkahkan sayang. Tiap-tiap waktu ke budak menangis? Dah. Adalah tu. Apa-apa berlaku tu. Yang mak ayah dia terbawa anak dia ke masjid sebab ada bergang-gang. Macam orang musafir sekarang lah. Gitulah. Tapi kena letak boleh belakang.
Jaga molek gila semayang antara mak dan ayah. Dah dia semayang. Budak tu habis satu soh ni dia berlari. Satu soh berlari, faham tak? Pernah main isyak. Dia maju akan tembesu. Hujung tu ke hujung tu budak tu berlari. Syau berlari. Mak ayah di mana? Lepas sudah semayang, ayah dia pun ambil. Duduk belakang, duduk riba. Tak ada rasa segang, tak ada rasa malu. Dah elek je. Dah reti bahasa sungguh lah kata. Ada ni. Itu dah terjadi. Kita tengok semangat macam mana kita. Bila ambil anak kita, kita keluar lah malu lah kitanya. Anak kita buat gitu. Tapi kenapa anak tu tidak ada yang menjaga? Mak nak semayang juga. Ni dah reti. Satu hal diganggu semayang. Satu hal bahaya budak ni. Bahaya budak ni. Silap gaya ada atas lantai tu cermin mata orang tua. Dia pijak cermin mata, pecah cermin mata orang, cermin mata lain 1,000-2,000 je duduk main. Lepas tu macam mana nak bayar ganti rugi cermin mata orang tua tu? Lepas tu anak dia kaki pula muka. Tengok. Tak bayar. Berlari tu berlari sudah tu ada orang buat lari. Nak kata macam mana? Memang terjadi. Kenapa? Tak ada orang jaga. Dah mana? Mak di mana? Mak di semayang juga. Dua-dua nak semayang. Apa ada ni? Dia tak tahu mana ketinggalan. Ni sekarang ni di masjid sekarang jadi macam tempat budak-budak tu. Dia ada pula ustaz yang tukang show kan. Nah, mazhab budak-budak. Mazhab budak-budak adalah bermain-main. Kita dulu pernah budak juga. Betul? Kita dulu pernah budak juga. Tapi kita tahu adab duduk masjid macam mana kelakuan. Sebab apa? Ada ni. Tunjuk jari je. Siapa tunjuk jari tu? Ayah kita. Bukan ayah kita. Ayah jiran kita. Ya. Kalau ayah kita, kita lagi takut. Orang tua lain pun takut kitanya. Budak sekarang ni. Royak ayah kita. Royak ayah kita. Dia sabar suruh royak ayah dia. Dia main budak sekarang ni. Oleh kata mazhab budak-budak bermain-main. Oleh kerana mazhab budak-budak bermain-main tu kita kena jaga dalam masjid. Sebab masjid ni bukan tempat bermain-main. Kita nak biar masjid ni bunyi suara budak. Tak. Masjid ni bunyi orang buat ibadat. Bukan tempat bermain-main. Tak tahulah sekarang. Dia tukang yang tukang ni. Tak ada. Tengok hari Jumaat. Ada tak dia punya campur aduk dah. Dia sudah campur dah. Saf antara orang yang balik dengan orang boleh balik. Hukumnya makruh. Menyalahi sunnah Nabi SAW. Kan dia kata, sebelah nak ajar semayang. Ada. Ajar semayang di rumah. Bukan ajar semayang di sebelah. Sebelah nak ajar macam mana? Ayah, tiru ayah semayang. Semayang bukan tiru. Semayang bukan tiru. Semayang, ajar sebagaimana cara Nabi semayang. Bukan tiru. Ajar betul-betul. Berdiri begini, duduk begini. Ni 4-5 tahun bercelosok. Sekali tu tengok, anak puang di bawah celosok. Anak perempuan. Allah kata tak reti sungguhlah. Itu putus sah orang panggil. Makruh orang lainnya. Putus sah. Kanak-kanak tu belum memayis. Perempuan pula dia ubah sebelah dia. Oh nak berjemaahnya pok ni. Nak berjemaah juga. Anak perempuan ada seorang kena jaga. Duduklah belakang. Duduk belakang. Makruh kerana seorang diri di luar sah. Makruh ni sebab sah. Boleh pahala berjemaah. Yang pasti kamu tidak memutuskan sah untuk orang lain. Sekarang kita ada anak puang seorang. Orang musafir lah biasanya. Lepas tu kita nak berjemaah. Kita duduklah sah belakang. Jangan masuk sah ramai-ramai. Apa hukum kita tunggal seorang diri di belakang? Makruh. Makruh ni sebab dengan kita tidak memenahkan sah. Tapi kita dapat fadilat berjemaah. Kita bukan sengaja nak buat gitu. Sebab anak kita kalau kita masuk dalam sah, putus sah orang lain pula kerana anak kita. Ada. Anak kita tetap boleh berjemaah. Tetap boleh pahala berjemaah. Pahala 7. Tapi kita tak dapat pahala memenahkan sah. Makruh kerana tu. Tapi kita tak ganggu semayang orang. Sebab anak kita duduk sebelah kita. Tak masuk dalam sah ramai-ramai. Anak perempuan boleh masuk sah. Nak betul balik ni payah ni. Dulu comel-comel dah. Hari Jumaat, kanak-kanak di belakang. Dah, dia ni bawa. Habis pakai depan belaka. Dengan ustaz-ustaz pun bawa anak pakai depan belaka. Ustaz buat gitu juga. Nak ajar.
Nak ajar ni, nak ajar cara semayang. Dah. Ajar di rumah. Bukan duduk sebelah. Kita nak ajar di semayang tepi. Dah. Bukan tiru semayang ni. Kan dulu kan ada ditulis tu. Kanak-kanak di belakang dia ada ni. Dia ada lah. Soft kanak-kanak dia ada. Sekarang tak ada dah, kau buang dah. Kanak-kanak duduk mana? Duduk depan. Sungguh kadang-kadang budak yang belum memayis. Ayah duduk dalam soft Ayah tengah baca khutbah. Anak dia keluar, lepas tu masuk. Keluar, lepas tu masuk. Dah anak umur 4-5 tahun. Kau baca khutbah kan puas. Anak dia dengar. Keluar, lepas tu masuk. Pok relax je. Dah anak dia keluar masuk tu. Lalu ikut belakang orang tua. Lalu ikut depan muka orang tua. Lepas tu masa semayang keluar. Dia duduk ada. Mayang ke tak? Tak semayang. Duk main je. Pok gini rakak teruk tanah. Jadi macam jahil ni. Dah kita ada anak. Bini kita di rumah beranak. Contohnya. Anak kita kena jaga. Duduklah tanah luar tu. Dengan anak kita. Siapa tanya semua jemaah, kita duduk belakang-belakang. Anak kita duduk belakang daripada orang mah. Tak ganggu orang. Duk ni. Ayah main duduk tengah mana? Ruang utama solat. Anak tu keluar, masuk. Jangan kata apa? Nak kata apa sebenarnya? Sebab ada galakan daripada ustaz sendiri. Supaya anak tu duduk sama orang tua. Makruh hukumnya. Makruh kanak-kanak yang belum balik rebut saf dengan orang balik. Makruh. Itu kan sunnah Nabi SAW. Tu ada orang Arab. Kita bukan pakai sunnah Arab. Bukan. Orang Arab macam Melayu juga. Hak pandai-pandai, hak jahil-jahil. Dia ambil TikTok orang Arab dia kata. Orang Arab dia jadi sebagai sunnah. Waktu kita orang Melayu ni bunyi Arab je rebah lalu dah. Maka orang Arab je habis cerita lalu dah. Dia ingat orang Arab ni orang berilmu belaka dia ingat. Sama je dengan orang Melayu kan. Kau pandai-pandai lah, kau jahil-jahil lah. Kadang-kadang anak dia bawa hari Jumaat tu anak yang OKU. Anak OKU anak yang apa? Overactive orang kata. Orang duk baca khutbah dia main duk katok katok ni. Katok kapek katok kapek. Budak yang OKU mana ni? Katok kapek. Duk bunyi dia main. Ni dia kapek kan bila kita tu kan dijalu kan. Tangan kita ni bila kita atas kapek tu kan. Dak jalu. Lepas tu dia main. Bis ganggu orang nak dengar khutbah. Masalah sekarang dia bawa anak okey tu duduk tengah sah bukan duduk belakang. Kata anak dia pemain pusing kau tubuh pusing kau ni. Mula-mula masuk masjid anak anak dia letak duit atas tabung dalam tabung. Dia. Tapi masa anak dia masuk ke tabung tu, buat orang semai sunat dia litah budak tu. Dan budak tu dah kerti apa? Maka masalah budak tu, tu dah kerti apa? Boleh. Nak bawa jugalah anak OKU tu. Dia tak mulut tak bunyi, cuma tangan dia bunyi bising. Duduk belakang. Sekarang ni 3-4 tahun jemaah bawa dah. Ingat dia seorang je ada anak umur 3-4 tahun. Dia seorang je ada cucu. Masing-masing orang pulau ketang, bawa belakang anak umur 3-4 tahun lagi jemaah. Mari belakang, tengok mana. Biar jadi taman permainan di masjid pulau ketang. Dia ingat dia je ada anak umur 3-4 tahun, ada anak umur 3-4 tahun. Orang lain ada juga. Anak umur 3-4 tahun ada, cucu umur 3-4 tahun ada. Bawa dari jemaah. Dah. Dia belum umur 7 tahun lagi. Mana budak yang masa tak nak kawal. Jadi tengah belum semai jemaah tu pun dah pergi mari. Tengah semai jemaah ni pun mana ayah? Cari ayah dah ke mana pula? Orang tengah jemaah ni diskusi. Cari ayah tak jumpa dah ayah duk mana. Orang tengah jemaah duk di tahap pau semayang. Kata Allah tak erti sungguh sekarang ni. Nak nampak semangat bawa anak ke masjid. Semangat. Awal-awal lagi nak latih anak ke masjid, tak kena cara. Nak bawa anak ke masjid, tempat orang buat ibadah, anak yang boleh kita jaga, anak yang pasti yang pertama yang sudah memajis. Ada ni. Hari Jumaat, anak 7 tahun dah. Anak mana ni? Anak yang sembahyang, yang kita sudah ajar. Perbuatan sembahyang di rumah, bacaan sembahyang di rumah. Kita ajar dah ke dianya. Hari Jumaat, kita bawa pergi masjid, letak belakang
letak belakang budak ni, kita duduk belakang. Kita tu duduk belakang. Teman anak kita tak ada masalah. Kita duduk belakang. Saya pergi sembang Jumaat, memang duduk belakang. Berapa tengok, apa ustaz ni duduk belakang? Orang lagi pusat depan belakang. Saya mari depan ada orang lagi, tapi saya duduk belakang. Ada majlis, saya duduk beranda luar. Saya duduk beranda luar je. Beranda luar tak apa bersih, saya bawa sejadah. Duduk beranda luar. Kalau tak ada beranda luar, saya duduk soft belakang sekali. Sebab apa? Ada anak yang belum balik. Kita takkan tinggal di belakang seorang. Kita kena jaga dia. Lepas tu kita tak boleh bawa dia ke depan sebab dia belum balik. Makruh hukum dia. Memang saya duduk belakang. Tengok ni, bawa ke depan belaka. Lain kali nak comel lagi nya, duduk belakang Tok Imam lalu senang nak tu. Biar dia berlatih jadi Tok Imam. Mana budak-budak main duduk belakang Tok Imam belaka, tengok Tok Imam semayang, belajar dengan Tok Imam cara semayang, letak belakang Tok Imam. Tok Imam sujud dia masuk dalam jubah. Macam mana? Duduk belakang depan. Tak ada sekarang ni ajar semayang di rumah, ajar dengan ilmu dan praktikal, teori dan praktikal. Ajar teori dan praktikal di rumah. Bukan di masjid, di rumah. Secara teori dan secara praktikal. Perbuatannya macam mana, bacaannya macam mana, kita mak ayah lah. Yang tukang periksa, yang tukang perbetulkan perbuatan dan bacaan. Ada ni. Hak wajib kita kemah, hak sunat pun kita kemah. Mana kalau duduk macam ni cara duduk. Tangan letak macam letak atas paha, letak macam mana? Hak tu duduk tersujud bicara. Hak ni duduk tasyahud. Duduk tasyahud ni dan taruhkan olehmu tanganmu yang kanan di atas pahamu yang kanan pada engkau genggamkan sekalian jarimu melainkan telunjuk, maka iaitu itu telunjuk sunat engkau lunjurkan. Telunjuk ni terus. Terus telunjuk ni. Lepas tu ibu ni ada macam-macam kaedah lah ibu ni. Jari tu, jari telunjuk, lunjurkan. Mana apa ni? Luruskan. Luruskan. Hak lain, genggam. Kalau sini kau, genggam sekalian jarimu. Termasuk ibu jari genggam juga. Ada ibu jari yang letak sekali dengan telunjuk. Dia macam-macam cara ibu jari ni. Sini disuruh genggam belaka. Itu mudah. Genggam belaka. Sekalian jari genggam belaka. Melainkan telunjuk dihulurkan ke hadapan. Jari telunjuk dihulurkan ke hadapan. Dan sunat isyaratkan telunjukmu itu pada ketika mengucap illallah. Ketika illallah, sunat engkau isyarat mana apa? Dengan angkat tangan. Jari asalnya, jari telunjuk dilunjurkan, diluruskan, tapi jari itu masih lagi ke bawah. Kemudian sunat kita isyarat dengan angkat. Ketika kita kata illallah, illa, hamzah, illa. Hamzah, illa. Ketika hamzah, illa, kita pun angkat. Angkat ni jangan angkat straight. Dia imalah sedikit, condong ke hadapan. Asalnya jari hak lain ni genggam belaka, jari telunjuk dilunjurkan, diluruskan, tapi duduk ke bawah. Illa, hamzah illa. Illallah kan. Akad. Jangan akad cokel nak naik talangi. Akad saja. Angkat. Ni siapa cokel? Lepas cokel, kanan pula. Sengit. Jari dia. Sengit. Tak tahu. Mana dia kena, bukan terus. Ni terus. Dia kena imalah sikit. Dia kena condong sikit. Asal duduk bawah, condong sikit. Kemudian angkat-angkat tu sampai ke bila? Sampai ke nak bangun kat ayat 3 lah. Angkat terus. Sampai ke kita nak kita sampailah kita beri salam. Masa beri salam, jari duduk gini lagi. Bila jari ni kita lepaskan? Ketika kita nak raut muka. Janganlah pula siapa duduk gini lagi. Masa nak raut muka duduk gini lagi. Tak payah lah. Ni nak raut muka ni. Gini lagi. Dah. Pulah-pulah tu mazhab Maliki. Mazhab Maliki sunat dia pulah. Mazhab Maliki. Dia sunat pusing. Mazhab Syafi'i makruh. Gerok-gerokkan anak jari tu.
Mazhab Maliki sunat gerakkan anak jari. Sunat gerakkan. Wa yuharrikuha. Dan gerak oleh kamu akan jari. Dan ada hadis sebut. Gerak. Memang gerak sunat. Atau mazhab Maliki. Ada hadis. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Tak silap Imam Muslim dan Imam Baihaqi dah silap. Yang meriwayatkan hadis jari itu digerakkan. Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Gerak mana apa? Daripada bawah jari angkat. Itu gerak. Gerak sekali tu je. Mazhab Maliki tak. Dia gerak. Jadi di jari ni ada orang yang boleh kawal hati. Yang boleh tetapkan hati dengan gerakkan jari. Itu mazhab Maliki. Jangan buat tempat kita lah. Apa pelik? Apa benda pula dia ni gerak jari ni? Ada kucing nikuh pula. Dia rebah di kucing. Jangan. Tapi kalau tengok orang buat gitu, mazhab Maliki. Kalau Mekah dah apalah, kalau tempat kita jangan buat lah. Tempat kita angkat tu, gerak tu sekali saja. Dan jari yang dia angkat tu, sunat sampai ke kita nak bangkit orang ketiga. Jangan angkat, turun lalu. Nampak tak lagak tau. Angkat jari turun. Letak barang depan ni. Letak barang, biar jangan turun. Nampak penat sangat ni. Ambil barang, letak kat jari. Allah, angkat sekejap, jatuh lalu dah. Ada ni. Ada pun mazhab Hanafi, dia angkat ketika asyhadu. Mazhab Hanafi, asyhadu dia angkat, illallah dia turun semula. Itu mazhab Hanafi. Dia asyhadu dia angkat, illallah dia turun balik. Itu mazhab Hanafi. Kita tahu. Illa Hamzah tu. Illallah kita angkat siapa ke kita bangkit pada rakaat yang ketiga, bangkit daripada tasyahud awal. Dan ketika kita angkat jari tu, illallah tu, mata kita sunat tengok di jari. Sepanjang-panjang kita semayang, mata sunat tengok tempat sujud, melainkan illallah, mata tengok di jari sekejap. Kemudian barulah balik ke balik, tengok tempat sujud. Illallah, jari diangkat, mata pandang ke jari sekejap. Faham? Mata sepanjang solat, tengok tempat sujud. Melainkan illallah, ketika jari diangkat, mata sunat tengok pada jari yang diangkat ketika illallah. Mulut kata illallah, jari gerakkan isyarat keesaan Allah, mata tengok ke jari ketika illallah. Sebab apa? Illallah tu keesaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taruhkan olehmu yang kiri atas pahamu yang kiri pada ia terhampar atasnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin. Warzuqna raqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.